Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang analisis dapatan kami mengenai IRIS program yang telah dianjurkan antara pihak UKM dengan sekolah-sekolah di kawasan Ulangan. Jadi kumpulan kami telah mendapat sekolah SMK Bandar Baru Bangi. Jadi terdapat 3 perjumpaan yang telah kami lakukan untuk dalam pelaksanaan program IRIS ini, iaitu perjumpaan yang pertama, pelajar-pelajar yang dipilih untuk menyertai program IRIS telah datang ke UKM untuk bertemu dengan coach masing-masing. Maknanya dia ikut sekolah lah. Student-student dari sekolah Bandar Baru Bangi akan berjumpa dengan kami, iaitu mereka punya coach. Kemudian satu kumpulan terdiri daripada 3 coach dan 8 koci, dan kumpulan saya memang terdiri daripada 3 coach dan ada 8 koci dalam sediaan kami. Kemudian koci pula terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan 2 dari SMK Bandar Baru Bangi, dan perjumpaan pertama tersebut telah berlangsung di Dewan Chancellery Tun Abdul Razak di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi, melalui perjumpaan pertama ini, coach boleh bersuai kenal. Kami telah bersuai kenal dengan koci-koci kami untuk mengenali koci dari sudut tingkah laku, latar belakang dan perwatakan melalui pemerhatian dan soal jawab bersama dengan pihak koci. Kemudian coach telah menjalankan pemerhatian ke atas koci tentang keperluan daripada aspek mana yang mereka perlukan. Selain itu, coach juga boleh mengetahui motivasi di sebalik keinginan untuk mencapai perubahan dalam diri koci. Kita nak tahu apakah motivasi ataupun dorongan yang telah mereka dapat untuk mencapai perubahan dalam diri mereka sendiri. Kemudian melalui perjumpaan pertama, kami akan berbincang, kami akan memastikan adakah koci ini memerlukan aktif coaching. Jadi jika dia memerlukan aktif coaching, maka kami kena dapatkan persetujuan koci untuk terlibat dengan aktif coaching bersama dengan kami. Kemudian kami telah menggunakan borang-borang seperti RPPSI, borang soal selidik dan lampiran 3 sebagai panduan untuk kami mengenal pasti keperluan koci yang ingin dicapai. Okey. Jadi saya akan mulakan dengan koci saya. Saya ada mempunyai 2 orang koci dan saya namakan koci saya sebagai koci A dan koci B. Jadi berdasarkan borang RPPSI yang telah saya gunakan untuk mengetahui keperluan koci, koci A dia ingin berkemampuan untuk memanfaatkan masa dengan aktiviti yang lebih berfaedah sama ada di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian dia nak memberi lebih tumpuan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan kurangkan bermain di dalam kelas. Jadi itu lebih kepada sudut aspek psikologi dan tingkah laku. Kemudian koci B dia berhasrat untuk membina keyakinan diri ketika di dalam pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Kemudian berkeupayaan untuk menyesuaikan diri di dalam kelas, kerana menurut beliau menurut koci B, dia mempunyai masalah untuk menyesuaikan diri dalam keadaan persekitaran di kawasan kelas dan kadang-kadang merasa malu dan rendah diri ketika belajar di dalam kelas. Jadi setelah mendengar apa keperluan koci dan adakah mereka bersetuju dan mereka pun bersetuju untuk terlibat dalam aktif coaching, jadi kami adakan perjumpaan yang kedua, iaitu berfokus pada aktif coaching itu sendiri. Jadi dia lebih bersifat aktif setelah mendapat persetujuan daripada koci, mereka pun terlibat dalam perjumpaan yang kedua. Perjumpaan tersebut bersifat lebih aktif. Jadi koci saya saya telah gunakan model coaching yang berasaskan model yang digunakan oleh Komaki 1986-1998, dan model tersebut turut digunakan oleh rakan-rakan saya yang lain. Mungkin mereka ada sedikit penambahan. Model tersebut diubah sesuai untuk kesesuaian coaching saya bagi mencapai skala yang mereka inginkan. Jadi segala alternatif yang saya ketengahkan untuk coaching saya adalah berdasarkan model tersebut. Kemudian kumpulan kami telah melaksanakan aktif coaching ini di SMK Bandar Baru Bangi kerana persekitaran yang lebih kondusif. Jadi berdasarkan RPPSI juga, kami dapat tahu koci-koci
kalau koci saya dia hendak mencapai skala daripada skala asal iaitu 3. Jadi dia ingin mendapatkan satu pencapaian yang ideal iaitu skala 7. Begitu juga dengan koci B. Untuk itu adalah target mereka untuk capai tahap mana keperluan yang mereka inginkan. Kemudian saya ada kumpulan kami turut menghasilkan satu kerangka aplikasi coaching, iaitu itu yang saya cakap seperti awal tadi, berasaskan model yang diperkenalkan oleh Komaki. Dia ada current behavior, intended behavior merupakan satu sasaran yang ingin dicapai oleh coach. Jadi sepanjang perjalanan mereka untuk mencapai sasaran tersebut, kami akan provide instructions how to behave. Kemudian kami akan monitoring dia punya performance dan provide instruction contingent consequences. Kemudian setelah dalam masa lepas aktif coaching, kami mengadakan perjumpaan ketiga, iaitu lebih kepada sesi follow up. Jadi perjumpaan ketiga ini untuk mengetahui sejauh mana perkembangan mereka setelah aktif coaching yang telah dilaksanakan di perjumpaan yang kedua. Tidak semestinya kami kena berjumpa mereka face to face, tapi kami turut menggunakan media masa seperti WhatsApp, Facebook dan WeChat untuk turut membantu perjalanan proses follow up. Dan melalui proses follow up juga coach turut memperkenalkan alternatif lain bagi meningkatkan keberkesanan perubahan coaching. Jadi anda boleh lihat ini merupakan graf prestasi coaching yang di bawah seliaan saya, coaching A dan coaching B, masing-masing menunjukkan peningkatan. Cuma coaching B ada sedikit perlahan jika dibandingkan dengan coaching A. Kemudian coaching A lebih cepat progres berbanding coaching B. Dia macam perubahan terbaru dia mencapai skala 5, skala 4. Tapi coaching B dia 3.5 sahaja. Tapi apa-apa pun mereka masih berada dalam keadaan yang progres, itu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan saya akan meneruskan pentangan kami, iaitu saya akan membentangkan perkara yang telah dilakukan pada perjumpaan pertama, kedua dan ketiga. Pada perjumpaan pertama yang telah berlaku pada 9 hari bulan 10 2014, saya mempunyai 3 koci, iaitu yang telah dinamakan koci 1, koci 2 dan koci 3. Hal ini telah dilakukan untuk melengkapkan borang soal selidik kemahiran belajar, melengkapkan borang RPPSI dan juga membuat perjanjian, iaitu kontrak berasaskan keperluan bimbingan dari segi sahsiah dan tingkah laku. Hal ini telah dilakukan kerana menurut pandangan guru sekolah berkenaan, iaitu kaunselor sekolah berkenaan, disebabkan oleh masa yang kurang sesuai. Jadi perubahan ataupun intervensi dari segi sahsiah ataupun tingkah laku adalah cara yang terbaik untuk membantu pelajar. Berdasarkan borang RPPSI dan analisis kekuatan dan kelemahan, setelah ketiga koci telah menunjukkan bahawa mereka mempunyai kekuatan dari segi daya ingatan dan mempunyai kelemahan dari segi perancangan. Berdasarkan paparan ini telah dipaparkan melalui ianya dilakukan oleh paparan. Okey, pada perjumpaan kedua pula yang telah berlaku pada 28 hari bulan 10 2014, di mana aktif coaching telah berlaku, saya telah mendedahkan pelajar ataupun coachee dengan konsep self-regulating, iaitu berkenaan dengan behavior modification. Pelajar telah mempraktikkan semua konsep secara verbal dan seterusnya saya telah membawa pelajar untuk berjumpa dengan guru, iaitu untuk menyelesaikan masalah. Tools yang telah digunakan adalah melalui Tools for Getting Along developed by Smith, Donick, Frank and Penfield pada tahun 2006. Iaitu tools ini digunakan untuk membantu pelajar untuk mereflect ataupun melihat kembali terhadap tindakan yang telah dilakukan melalui self-talk. Self-talk ini adalah bercakap dengan diri sendiri, sama ada sesuatu perkara yang dilakukan itu adalah tepat ataupun tidak. Tools yang telah didevelop by Donick, Smith and Brang and Penfield ini
merangkumi dua bahagian, iaitu how do I do it, ataupun yang kedua adalah when things don't go right. Adaptasi daripada tools ini telah dilakukan terhadap kepada coach-coach saya, iaitu saya telah memberikan mereka soalan yang mana antaranya adalah adakah anda marah, jika tidak bagus, dan jika ya mengapa, adakah tindakan ataupun keputusan yang telah saya lakukan itu tepat, dan adakah melawan cakap guru ataupun memberi gelaran kepada guru itu sesuatu yang baik, dan adakah ia membantu dari proses pembelajaran. Hal ini telah dilakukan oleh pelajar-pelajar secara verbal sebelum saya membawa mereka berjumpa dengan guru berkenaan untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan apa yang telah berlaku pada sesi kedua, ianya membawa kepada perjumpaan ketiga, iaitu yang telah berlaku pada 4 hari bulan 11 2014, di mana coach pertama telah melakukan refleksi terhadap tindakan dia, dan hal ini setelah menganalisa borang RPPSI tersebut, saya mendapati bahawa coach saya telah mencapai tahap yang diinginkan berdasarkan feedback yang telah diberikan oleh guru. Dalam masa seminggu itu terdapat perubahan yang berlaku dari segi tingkah laku mereka. Mereka lebih menghormati guru, dan cara pertuturan mereka juga telah berubah. Begitu juga yang telah berlaku kepada coach kedua saya, iaitu berdasarkan refleksi yang telah diberikan, ianya telah mencapai tahap ideal yang diinginkan. Begitu juga dengan coach ketiga. Paparan menunjukkan refleksi yang telah dilakukan pada sesi ketiga. Follow up juga telah dilakukan pada sejak 5 hari bulan 11 2014 sehingga 26 hari bulan 12 2014 melalui aplikasi WeChat untuk mengikuti perkembangan mereka dan melakukan tinjauan secara virtual. Dengan itu, saya mengucapkan terima kasih. Dan selamat sejahtera, saya ingin membuat analisa tentang program IRIS. Program ini adalah di bawah Fakulti Pendidikan UKM dan dianjurkan dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Lembaga Zakat Selangor dan juga PPD Hulu Langat. Ia melibatkan pelajar-pelajar sekolah di daerah Hulu Langat, iaitu di tingkatan 2. Bagi sekolah kami telah terpilih untuk membuat program di SMK Bandar Baru Bangi. Okey, untuk perjumpaan pertama, kami pelajar-pelajar daripada sekolah-sekolah ini telah datang ke UKM untuk berkenalan dengan coach-coach mereka. Dan ia juga untuk sesi suai kenal antara coach dan juga coach. Tujuan program ini diadakan adalah untuk memberi pelajar mengisi borang kontrak, iaitu sama ada mereka bersetuju atau tidak untuk mengikuti program IRIS ini. Salah satu rasional untuk program ini adalah memberi peluang untuk coach dan coach bertukar nombor telefon untuk menyenangkan mereka menjalankan program coaching di luar waktu rasmi. Okey, selain daripada itu, para coach boleh mengetahui tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh coach mereka dan apa yang ingin mereka capai setelah habis program ini. Ia juga meliputi 5 aspek JERIS dan memberi peluang kepada coach untuk bertanyakan kepada coach mereka tentang kesihatan mereka, rohani, jasmani dan iaitu JERIS. Okey. Pada perjumpaan pertama, pelajar coach pertama telah memberitahu yang dia membuat sasaran, iaitu selepas 2 minggu daripada program pertama, dia ingin menjadi lebih baik, bertanya kepada kawan dan guru jika tidak faham. Dia juga ingin meminta sokongan daripada ibu bapa dan juga meminta maaf daripada kawan jika melakukan kesalahan. Bagi coach kedua pula, dia ingin mencapai sasaran
menjadi lebih baik dan menegur dengan baik jika ada masalah dengan kawan-kawan dan ingin baik dengan kawan-kawan. Okey, untuk coaching ketiga, dia sasaran dia ialah ingin meningkatkan pemahaman untuk belajar. Okey, di session kedua kami telah pergi ke sekolah SMK pada Baru-Bani, iaitu aktif coaching bermula. Kami telah menanyakan masalah-masalah kepada pelajar dan memberi solution, iaitu output kepada mereka tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kami juga telah memberi output tentang bagaimana untuk mendapatkan skala sasaran mereka setelah 2 minggu program ini dijalankan. Di program ini juga kami mula menimbulkan kepercayaan dalam diri mereka tentang masalah mereka untuk dikongsi bersama. Okey, kami juga memberi tips-tips bagaimana untuk meningkatkan semangat dalam pembelajaran dan dalam kehidupan seharian mereka. Di sesi last kali, iaitu sesi ketiga, kami mengambil tahu iaitu follow up tentang perkembangan pelajar-pelajar yang di bawah seliaan kami. Kami juga turut memberi nasihat dan mengkongsi masalah dengan mereka, dan mereka juga telah percaya kepada kami dan sanggup berkongsi masalah tentang family mereka, tentang kawan-kawan mereka, apa yang mereka tak suka, apa yang mereka suka. Berbanding dengan sesi pertama, mereka lebih percaya kepada coach-coach mereka. Mereka juga berani untuk meluahkan masalah, apa yang mereka tak faham dalam belajar, tentang masalah-masalah di dalam pelajaran dan apa yang diorang tak suka dalam kelas. Okey. Ini adalah antara analisa yang kami dapat setelah menjalankan program selama 3 minggu di bawah program IRIS. Sekian, terima kasih. Kesimpulan daripada perjumpaan ketiga perjumpaan ini, biarpun dalam masa yang singkat dan pencanggahan aktiviti sekolah dan universiti yang banyak menghalang lebih banyak sesi perjumpaan coach dilakukan, tetapi itu tidak menghalang coach untuk membantu coach. Berdasarkan maklum balas yang diberikan oleh coach, sedikit sebanyak dapat diketahui mereka berada di landasan perubahan betul dan yang paling penting progresif. Diharap agar perubahan berterusan dan tiada immediate threat dan terhadap proses tersebut yang bagi kita nak mengelakkan drastic reversal changes. Maksudnya daripada positif dah bagus, dah progress ke positif, reverse balik ke negatif. Kita tak nak yang itulah. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq.